Kerajaan negeri menerusi pihak berkuasa pembangunan ekonomi dan pelaburan Sabah sedia akan meneruskan rancangan untuk membangunkan bandar sempadan di Serudong, Kalabakan dan Bantul, Pagalungan. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor berkata, perkara itu terus diberi keutamaan meskipun Kerajaan Persekutuan membuat keputusan menangguhkan pembangunan kompleks kastam, imigresen, kuarantin dan keselamatan CIQS di dua lokasi terbabit disebabkan kekangan kewangan. Beliau menjelaskan rancangan pembangunan bandar sempadan di dua lokasi yang bersempadan dengan Kalimantan, Indonesia itu tidak harus ditangguhkan, sebaliknya mengarahkan sedia untuk meneruskan usaha yang sudah dirancang. Pada mesyuarat itu, Haji J yang juga pengerusi sedia dimaklumkan bahawa jumlah kos pembangunan CIQS Kalabakan ialah 815 juta ringgit, masing-masing 600 juta ringgit untuk pembinaan jalan sepanjang 39 km dan 215 juta ringgit lagi untuk membina CIQS. Bagi pembangunan CIQS di Pegalungan pula, kos keseluruhan termasuk pembinaan jalan raya menelan belanja sebanyak 509.4 juta ringgit. Terdahulu, Haji J berkata sedia akan melaksanakan 30 inisiatif di bawah Pelan Tindakan Koridor Pembangunan Sabah SDC 2030 sebagai pemangkin pertumbuhan ekonomi seimbang di seluruh koridor di negeri ini. Manakala umat Islam diingatkan supaya tidak menjadikan laungan azan di radio atau yang seumpamanya sebagai panduan untuk berbuka puasa. Peringatan itu dikeluarkan Mufti Kerajaan Negeri Datuk Bungsu Elias Aziz Jaafar dalam maklum balasnya berhubung kesilapan seorang DJ radio menyiarkan laungan azan maghrib 4 minit lebih awal semalam. Katanya umat Islam sebaliknya perlu berpandukan nas syarak, iaitu terbenamnya matahari bagi menentukan waktu berbuka puasa. Sehubungan itu beliau berkata berdasarkan hukum syarak, puasa mereka yang tersalah berbuka puasa awal kerana mengikut azan di radio dikira terbatal dan wajib digantikan setelah berakhirnya Ramadan. Bungsu bagaimanapun menyifatkan usaha pihak radio mengumandangkan azan sebagai tanda masuk waktu dan berbuka adalah usaha murni yang sangat baik. Beliau turut mengingatkan umat Islam supaya sentiasa cermat dan berhati-hati berkaitan waktu berbuka puasa. Semalam seorang DJ radio station radio tempatan di Tawau tampil memohon maaf menerusi satu kenyataan di laman sosial Facebook selepas tersilap menyiarkan azan maghrib 4 minit sebelum waktu sepatutnya. Penyampai radio berkenaan mengaku tersilap selepas menyiarkan azan sebanyak 2 kali, iaitu pada jam 6.16 dan 6.20 petang. Penyiar radio yang menggunakan akaun Facebook peribadinya menjelaskan perkara itu disebabkan oleh kesilapan teknikal dan kesalahan dirinya sendiri. Sementara itu, orang ramai di negeri ini diingatkan supaya berhati-hati apabila berkunjung ke Bazar Ramadan dan pusat membeli belah bagi mengelak jangkitan sporadik COVID-19. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah Datuk Seri Masri Manjun berkata kehadiran ramai pengunjung menjadikan lokasi terbabit sesak dan ia menyebabkan risiko jangkitan COVID-19 tinggi. Sementara itu, Masri berkata Sabah meneruskan tren penurunan kes COVID-19 dengan angka jangkitan baru sebanyak 140 kes, penyusutan sebanyak 27 kes berbanding semalam. Katanya secara keseluruhan kedudukan di hampir semua daerah semakin bertambah baik walaupun terdapat perubahan turun naik jumlah kes baru setiap hari. Berita seterusnya, 9 lelaki berusia 20 hingga 42 tahun yang dipercayai terbabit dalam insiden pergaduhan dan samun di Kubota Square Tawau semalam ditahan polis. Ketua Polis Daerah Tawau Asisten Komisioner Jasmine Husin berkata pihaknya menerima laporan berhubung kejadian yang berlaku kira-kira jam 12.30 malam itu daripada seorang lelaki berusia 23 tahun. Katanya siasatan mendapati insiden dipercayai berpunca daripada rasa tidak puas hati selepas mangsa dikatakan memandang suspek ketika berada di dalam salah sebuah premis. Insiden itu membawa kepada pergaduhan di luar premis berkenaan dan mangsa kemudiannya menyedari rantai emas miliknya hilang. Disyaki ditarik oleh salah seorang suspek. Akibat daripada insiden berkenaan, 2 individu mengalami kecederaan ringan dan terpaksa mendapatkan rawatan di Hospital Tawau. Jasmine berkata semua suspek sudah dihadapkan ke Mahkamah Magistrate untuk mendapatkan perintah reman. Katanya 6 daripada suspek terbabit direman selama 4 hari dan 2 lagi direman 2 hari
hari manakala seorang lagi suspek dibenarkan reman sehingga petang hari ini. Polis kini sedang memburu seorang lagi suspek yang masih bebas dan memohon orang ramai yang mempunyai maklumat supaya tampil membantu pihak polis. Dalam rakaman video berdurasi 1 minit 52 saat itu yang dirakam individu yang berada di lokasi dan memaparkan seorang mangsa dibelasah oleh sekumpulan lelaki di luar premis kawasan berkenaan. Seterusnya, seorang lelaki menemui ajal ketika bermain bola sepak dalam satu pertandingan di kompleks sukan Penampang semalam. Dalam kejadian kira-kira jam 6 petang itu, mangsa berusia 57 tahun yang bertindak sebagai penjaga gawang tiba-tiba rebah dan tidak sedarkan diri ketika melontar bola. Ketua Polis Daerah Penampang, Deputi Superintendent Muhammad Haris Ibrahim berkata, rakan mangsa yang melihat kejadian itu segera membantu dan mendapati Nadija masih berdenyut. Katanya sepasukan bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Penampang turut tiba di lokasi kejadian selepas menerima panggilan kecemasan daripada orang awam. Pasukan bomba yang tiba di lokasi segera memberi bantuan pernafasan kepada mangsa sebelum menghantarnya ke Hospital Queen Elizabeth I, Kota Kinabalu oleh unit bantuan perkhidmatan kecemasan. Mangsa bagaimanapun disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan di bahagian kecemasan Hospital Queen Elizabeth I. Muhammad Haris berkata setakat ini punca kematian mangsa belum dapat dikenal pasti dan mayat mangsa dihantar ke Jabatan Forensik HQI 1 Kota Kinabalu untuk proses bedah siasat. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif.